Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok kandungan sains sukan, buku teks sains sukan Keta 4. Okey, dalam topik Keta 4 ni apa yang kita akan belajar? Baik. Okey, dalam mata pelajaran sains sukan, okey, di Keta 4 ada 3 bab, 3 bidang, dan di tingkatan 5 ada 4 bidang, ada 4 bab. Baik, di dalam bidang 1 kita akan belajar berkaitan dengan pengenalan sains sukan dan pengurusan sukan. Bidang 2, fungsi sistem tubuh dalam pergerakan berkaitan dengan anatomi dan fisiologi. Dan bidang 3, kita akan belajar berkaitan dengan pengenalan sains pergerakan. Okey, kita pergi pada bidang 1 dulu. Okey, dalam bidang 1 ni ada 3 subtopik dia. Okey, pengenalan sains sukan, dasar sukan negara, dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan sukan. Baik, dalam pengenalan sains sukan, kita akan tengok berkaitan dengan takrif sains sukan. Apa maksud sains sukan? Kenapa sains sukan? Kenapa sains gabung dengan sukan? Dan bidang ilmu sains sukan, yang ni kita akan belajar detail dalam bab 2, anatomi, biomekanik, fisiologi ni dalam bidang 2, pemakanan sukan di tingkatan 5. Kemudian kecerdasan sukan di tingkatan 5, kecerdasan fizikal di tingkatan 5, kaedah latihan di tingkatan 5, kaedah motor di tingkatan 4. Dan psikologi sukan tingkatan 5, sosiologi sukan tingkatan 5, pengurusan sukan di tingkatan 4, pengukuran sukan yang ni di tingkatan 5. Baik, kepentingan sains sukan. Kenapa sains sukan ni penting? Walaupun ni biasa ni masih barulah sains sukan ni. Okey, kenapa penting? Okey. Kemudian etika sukan, semangat kesukanan, itu dalam unit 1.1. Unit 1.2, dasar sukan negara. Okey, apa dasar sukan yang negara kita dah global? Okey, ada dua dasar sukan untuk semua dan sukan berprestasi tinggi. Dan kesan, okey, bila kita laksanakan dasar, apa kesan dia kepada individu, kepada masyarakat dan kepada negara. Kemudian unit 1.3 berkaitan dengan pengurusan dalam sukan. Okay, yang ni kita akan belajar cara nak buat jadual pertandingan, cara nak kira perlawanan. Okay, ada sistem pertandingan ni ada 2, kalah mati dan sistem liga. Kalah mati ada kalah mati sekali dan kalah mati 2 kali. Dan sistem liga ada liga 1 kumpulan, ada liga 2 kumpulan, liga 3 kumpulan, dan liga 4 kumpulan. Okey, itu berkaitan dengan sistem pertandingan. Kemudian, okey, untuk pengelolaan, contoh kita nak mengelola, nak menganjurkan satu pertandingan, apa yang kita kena buat? Mesti buat perancangan. Dalam perancangan tu mesti ada pelan tindakan. Okey, kemudian kena tubuhkan jawatan kuasa, contoh organisasi, dan senarai tugas. Dan apa yang perlu dilakukan semasa pengelolaan tu. Okey, taklimat semuanya lah. Okey, ini kita akan tengok nanti. Baik, itu dalam bidang 1. Okey, dalam bidang 2, anatomi dan fisiologi, kita akan belajar berkaitan dengan pengenalan sistem tubuh manusia. Okey, kita akan tengok berkaitan dengan tulang, otot. Okey, kemudian sokongan dan pergerakan, kawalan atau sistem tubuh manusia, fungsi sistem kardiorespiratori, penghasilan tenaga dan adaptasi sistem tubuh manusia. Okey, untuk unit 2.1 ni kita akan tengok berkaitan dengan organ, kemudian ada sistem-sistem, ada 6 sistem ni lah yang kita akan belajar ni. Okey, dan 2.2, sokongan dan pergerakan. Sokongan tu apa? Okey, apa yang menyokong badan kita? Sistem rangka. Okey, kita akan belajar tentang sistem rangka, ligamen, rawan, tendon, sendi, jenis-jenis sendi. Okey, untuk pergerakan mesti ada tulang dan otot. Otot membantu tulang, menarik tulang untuk membuat pergerakan. Okey, nama-nama otot ni kamu kena hafal nanti. Kemudian jenis pengecupan otot. Okay, saling tindakan otot, komposisi otot rangka. Kemudian unit 2.3, kawal atau sistem tubuh manusia. Okay, apa yang mengawal tubuh kita? Sistem saraf. Okay, saraf ada saraf pusat dan saraf periferi. Okay. Kemudian ada dalam saraf periferi ada saraf somatik, saraf autonomi. Kita akan tengok detail nanti. Kemudian sistem endokrin, sistem kelenjar yang merembeskan hormon dalam badan kita. Okey, yang kita akan tengok apa fungsi kelenjar ni dalam sukan. Okey.
Kemudian unit 2.4, fungsi sistem kardiorespiratory. Kardio ni berkaitan dengan jantung, respiratory pernafasan. Kedua-duanya saling berkaitan. Okey. Kita akan tengok berkaitan dengan struktur jantung. Kena hafal vena, atrium, ventricle, apa fungsi dia, nak mengira keluaran jantung. Okey, kemudian kita ada kitaran, sistem peredaran darah ada dua kitaran sistemik dan kitaran pulmonary. Okey, macam mana nak mengukur tekanan darah? Kita akan guna alatan ni nanti, kita akan tengok. Dan bacaan tekanan darah yang normal berapa, hipertensi berapa. Okey. Kemudian unit 2.5, penghasilan tenaga. Okey, bila kita bergerak, kita akan gunakan tenaga. So, apa tenaga yang cepat habis, apa tenaga yang lama kita boleh guna. Okey, sistem apa? Ini kita akan belajar lah, tenaga anaerobik dan aerobik. Dan apa sukan yang menggunakan tenaga, dia tak sama. Kalau memanah, okey, dia guna lebih kepada aerobik. Okay, so nanti kita akan tengok kenapa dia guna aerobik. Kalau lawan pedang, kenapa anaerobik lactic. Okey. Seterusnya, unit 2.6, adaptasi sistem tubuh bila kita buat latihan. Okay, bila kita lakukan latihan, apa yang berlaku pada kardiovaskular? Apa yang berlaku pada respiratory? Apa yang berlaku pada sistem saraf? Apa yang berlaku pada sistem motor? Kita akan tengok nanti. Kemudian bila kita buat latihan, ada prinsip dia. Okay, ada prinsip baru latihan kita tu berkesan. Prinsip FIT. Okay, kekerapan, frekuensi, intensity, berapa berat latihan yang kita berikan, masa berapa lama kita luangkan untuk buat latihan, jenis latihan, latihan macam mana yang kita buat. Okey. Kemudian ciri genetik, ada 3 jenis badan. Ada yang endomorph yang badan berisi, mesomorph yang badan tegak, dan ektomorph kurus. Okey, ini kita akan tengok kalau jenis endomorph ni dia sesuai untuk sukan apa. Okey, somatotype jenis mesomorph dia sesuai untuk sukan apa. Okey. Seterusnya, tahap kejagasan berbeza di segi jantina umur. Okey. Itu dalam bidang 2. Okey. Kemudian dalam bidang 3 kita ada pengenalan sains pergerakan. Okey, unit 3.1 satah dan pergerakan asas, 3.2 jenis gerakan dan 3.3 asas kinematik gerakan. Baik, dalam seterusnya unit 3.4 asas kinetik gerakan, 3.5 hukum Newton, unit 3.6 stability, unit 3.7 asas kemahiran motor manusia, dan unit 3.8 pembelajaran kemahiran motor. Okey, unit 3.1 satah dan pergerakan asas. Okey, satah ni rujukan, kita tengok kedudukan badan. Okey, nak tengok dari segi atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, ada nama-nama dia. Okey. Kemudian kalau kita tengok daripada tepi kiri ke kanan, apa pergerakan yang dilakukan? Okey, satah kita daripada kanan ke kiri, apa pergerakan yang boleh dibuat? Satah frontal daripada depan, apa pergerakan yang boleh dibuat? Okey, maksudnya apa yang kita nampak daripada satah tu, pergerakan jenis macam mana? Ini nama-nama pergerakan dia lah. Okey. Kemudian unit 3.2 jenis gerakan, ada gerakan linear dan gerakan bersudut. Okey, kemudian gerakan umum, gabungan pada gerakan linear dan gerakan bersudut. Kemudian unit 3.3 asas kinematik gerakan. Asas kinematik gerakan. Okey, gerakan linear dan gerakan projektil. Projektil ni yang melengkung. Kemudian faktor yang mempengaruhi kinematik projektil, dan kita akan kira hal laju, kita akan kira pecutan, kita akan belajar ni. Kemudian unit 3.4 asas kinetik gerakan. Asas kinetik gerakan, kita akan belajar berkaitan dengan inertia tu apa, jisim, apa maksud jisim, maksud inertia. Kita akan belajar daya, torque, kita akan belajar. Kemudian sistem tuas, tuas kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Yang ni dah belajar dah dalam mata pelajaran sains. Cuma yang ni kita akan aplikasi dalam tubuh badan kita. Kalau kelas pertama bahagian mana, kalau tuas kelas kedua bahagian mana. Kemudian dalam sukan, waktu buat pergerakan yang mana melibatkan tuas, kelas pertama ke, kelas kedua ke, kelas ketiga. Yang tu kita akan belajar nanti. Okey, seterusnya unit 3.5 hukum Newton. Hukum Newton, yang ni pun dah belajar dalam sains, hukum inertia, hukum pecutan, hukum reaksi. Okey. Seterusnya hukum Newton. Okey, unit 3.6 stability, kestabilan. Apa faktor yang mempengaruhi kestabilan?
Kemudian aplikasi sistem sukan. Kemudian unit 3.7 asas kemahiran motor manusia. Kemahiran motor ni pergerakan lah, berkaitan dengan pergerakan. Jadi dalam pergerakan ni ada dua jenis, apa dia, lakuan motor involuntary, lakuan motor voluntary. Involuntary ni yang kita tak rela, kita tak kawal. Okey, voluntary yang kita kawal. Dan dalam kemahiran pergerakan voluntary ada dua kemahiran, generik dan sekunder. Kemudian pengenasan kemahiran motor ada 3. Okey, seterusnya unit 3.8 pembelajaran kemahiran motor. Okey, tahap kognitif, tahap gabungan, tahap autonomi. Kemudian praktis. Apa tu praktis spesifik? Apa itu praktis variasi? Baik, yang ni semua topik-topik yang terkandung dalam sains sukan tingkatan 4. Okey, kamu boleh tengok dulu berkaitan dengan sains sukan ni, apa yang ada dalam sains sukan. Kenapa kamu nak belajar sains sukan? Kenal tak dengan minat? Okey, sebab sikit penerangan saya tu, kamu dapatlah gambaran tentang mata pelajaran sains sukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.